theory involving equal likely outcomes. Okay, kebarangkalian suatu peristiwa, probability of an event. So kat sini masih lagi ada dadu yang sama, tapi ini melibatkan hanya sebiji dadu sahajalah. Lambungan sebiji dadu ada mempunyai 6 kesudahan yang mungkin, iaitu 1 hingga 6. Sebab dekat dadu tu sendiri, kamu sendiri tahu, ada 6 nilai sahaja, 1 sampai 6. Okey. Kemudian diandaikan semua nombor mendapat kebarangkalian sama rata bagi satu lambungan. Pertimbangkan peristiwa berikut. Yang pertama, kebarangkalian mendapat nombor 4. Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa kebarangkalian mendapat nombor 4? Yang kedua, pertimbangkan peristiwa kalau kebarangkalian mendapat nombor ganjil daripada satu lambungan dadu adil. Nombor ganjil daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nombor ganjil kita tahu dia mula dengan 1, 3, 5. Jadi nak dapat nombor 1 atau 3 atau 5, apa kebarangkalian dia? Itu yang ditanya dalam contoh ini. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, jadi ini adalah dia punya penerangan. Okey, daripada senarai kesudahan. Yang pertama untuk soalan yang kebarangkalian dia dapat nombor 4. Okey, kejadian mendapat nombor 4 hanya sekali. Kenapa? Sebab dia kata mendapat nombor 4 daripada satu lambungan ialah 1/6. Sebab daripada soalan dia kata kebarangkalian sama rata. Kat sini. Sama rata. Jadi sama rata untuk sebab dia ada 6 nilai. Jadi nak dapatkan salah satu nilai daripada 6 tu adalah 1/6. Jawapan dia akan sama kalau soalan tu ditukarkan untuk mendapat nombor, contoh nombor 1. Kalau soalan ni tukar 4 dengan nombor 1. Kebarangkalian masih akan menjadi 1/6. Kalau contoh kebarangkalian mendapat dadu pada nombor 2. Jawapan masih lagi 1/6. Dadu nombor 3, 1/6. 4, 1/6. 5, 1/6. Sampailah kebarangkalian mendapat nombor dadu permukaan dia 6. 1/6 juga. Sebab dia kata sama rata. Okey. Untuk nombor 2, nombor ganjil daripada dadu tu. Tadi kita nampak atau kita dah senaraikan nombor ganjil pada dadu ada 3 nombor saja. 1, 3 dan 5. Yang ini. Kejadian mendapat nombor ganjil ialah 3 kali sebab kita dah senaraikan. 1, 3 dan 5. Kebarangkalian mendapat nombor ganjil bagi satu lambungan ialah 3 kali daripada 6. Jadi jawapan dia 3/6. Ataupun kita permudahkan menjadi 1/2. Sama juga jawapan dia kalau dia tanya pasal kejadian mendapat nombor genap. Dalam dadu tu, kita nombor genap kita ada 2, 4, 6. 3 kali juga. Jadi kebarangkalian untuk nombor genap adalah sama macam nombor ganjil, iaitu 1/2. Daripada dua situasi di atas, bilangan kesudahan lambungan dadu ada diwakili oleh NS dan bilangan kejadian suatu peristiwa diwakili oleh NA. Kebarangkalian suatu peristiwa diwakili oleh PA. Seperti yang kita pun nampak dekat formula di bawah. Nak mencari PA. Yang kita nak cari tu adalah PA lah. Bilangan contoh pasal genap tadi. Pasal ganjil. Iaitu ni 3/6. 3/6. So yang kita kira tu adalah PA. A tu adalah mewakili untuk kebarangkalian mendapat nombor ganjil.
3 tu adalah bilangan kesudahan. Apa yang berlaku selepas dah baling. Boleh jadi dapat nombor 1, nombor 3 atau nombor 5. Dan bilangan kejadian adalah jumlah keseluruhan. Ada 6 daripada dadu sebab ada 6 nilai yang berbeza. So, kita bahagikan saja 3 dan 6. Dapatlah 1/2. Okey, ini pula soalan yang pertama tentang kebarangkalian mudah. Sebuah kedai motosikal mempunyai stok sebanyak 35 buah motosikal. Jika kedai tersebut menjual 15 buah motosikal pada bulan Januari, hitung kebarangkalian menjual sebuah motosikal pada bulan tersebut. Menggunakan konsep yang sama macam tadi. PANANS. Benda yang sama atau kita boleh tweak sikit lah formula tu mengikut kesesuaian dan kefahaman. Okay. Jadi, kita nak mencari kebarangkalian. Kebarangkalian. Kebarangkalian adalah bahasa yang mudah adalah berapakah bilangan motosikal yang dijual. Berapa, kalau secara general, berapa yang jadi dan berapa pula kali percubaan. Berapa kali percubaan. Okey, ini hanyalah macam formula general saja. Mungkin tak terpakai untuk soalan ni. Maksudnya ada terms yang lebih sesuai nak kita gunakan untuk soalan nombor 1 ni. Berapa yang jadi bahagi dengan berapa kali percubaan. Okey, jadi apa yang kita nak cari adalah kebarangkalian menjual sebuah motosikal. So, jawapan yang sesuai untuk kita tulis adalah peristiwa P bilangan. Okey, apa? Bilangan motosikal yang dijual atau kita short formkan sikit menjadi motosikal yang dijual sama dengan yang berapa betul-betul yang dijual. Bilangan motosikal dijual. Kemudian kita bahagi dengan berapa kali percubaan. Dalam kes ni tak adalah percubaan. Dia adalah bilangan stok motor itu. Maksudnya berapa kali kedai itu cuba untuk menjual. Cuba untuk menjual tu adalah daripada bilangan stok lah. So kita kata jumlah stok motosikal. Okay. So, jawapannya adalah terus saja mendapat 15 bahagi 35. Jadi, permudahkan dia akan menjadi 3/7. So, kita punya kebarangkalian adalah 3/7. So, basically, daripada formula tadi tu pun sebenarnya P peristiwa iaitu motosikal dijual boleh diwakilkan dengan PA. Bilangan motosikal yang betul-betul dijual, yang betul-betul jadi, itu diwakilkan sebagai bilangan untuk A. N itu bermaksud bilangan atau kuantiti. Alright, and then jumlah stok motosikal atau berapakah percubaan ataupun berapa bilangan keseluruhan, itu boleh diwakilkan dengan NS. N adalah bilangan, S adalah sampel. Space sample kalau bahasa Inggeris dia.
Okey, jadi jawapan dia simple saja iaitu 3/7. Simple division. Okey. Nombor dua pula tentang Jabatan Meteorologi meramalkan bahawa hujan akan turun di negeri pantai timur sekali bagi setiap 3 hari dari bulan November hingga Disember. Hitung kebarangkalian hujan turun dari bulan November hingga Disember. Okey, soalan ni dia sebenarnya simple tapi mungkin nampak macam a bit confusing sebab dia dah bagikan nama bulan iaitu November hingga Disember. Okey. So, sebenarnya daripada ayat tu dah ada hint. Dia dah cakap sekali hujan akan turun di negeri Pantai Timur sekali bagi setiap 3 hari. Inilah jawapan dia. As simple as that. Ah, November hingga Disember tidak perlu kamu fikirkan bilangan hari November hingga Disember. Tidak perlu. Tidak perlu tambahkan 30 dan 31 hari. Tak payah. Terus dapat jawapan sekali bagi setiap 3 hari. Maksudnya 1/3. Jadi, mungkinlah kita boleh bina formula dia lah kan sebelum kita tulis jawapan. Kita boleh tulis P, peristiwa. Peristiwa tentang apa? Ini adalah peristiwa tentang hari hujan turun. Sama dengan apa yang betul-betul berlaku. Apa betul-betul yang terjadi. Yang terjadi adalah bilangan hari hujan turun bahagi dengan jumlah hari bilangan percubaan ataupun jumlah hari lah kat sini. Jumlah hari ni bukanlah bermaksud daripada November hingga Disember. Tidak perlu. Kita hanya perlu cari perkaitan antara sekali bagi setiap 3 hari. So, bilangan hari hujan turun adalah sekali. Jumlah hari adalah bagi setiap 3 hari. So, jawapannya adalah 1/3. Itu je jawapan dia. Ha. Sebab itu kalau baca soalan penyelesaian masalah ke, soalan kebat ke, lagi-lagi soalan bentuk macam ni lah dalam tajuk kebarangkalian mudah, memang kena baca betul-betul. Okey, kita tengok nombor 3 pula. Okey, nombor 3 panjang ayat dia. Sebuah pasaraya mengadakan cabutan bertuah sempena ulang tahun ke-10 selama seminggu. Pasaraya tersebut mengenakan syarat bahawa setiap pembelian bernilai RM50 layak menghantar satu penyertaan. Pasaraya tersebut merekodkan pemberian kupon penyertaan secara purata sebanyak 30 keping sehari selama seminggu. Dianya seorang peniaga gerai makanan berbelanja sebanyak RM450 sepanjang tempoh pertandingan. Hitung kebarangkalian Diana memenangi cabutan bertuah tersebut. Panjang ayat dia sampai 5 baris. Okey. Kat sini soalan ni tidaklah direct sangat macam soalan nombor 2. Ini kena ada beberapa pengiraan lah sebelum dapatkan kebarangkalian. Okey. Alright, cikgu bagi masa 1 minit untuk kamu digest ayat ni, fahamkan dan cuba fikirkan jalan kira apa yang sesuai. Eh?
Okay. So, uh, secara keseluruhan, nombor 3 ni bercerita tentang pertandingan cabutan bertuah. Dan pertandingan cabutan bertuah ni memerlukan kupon selepas pembelian. Jadi cuba kita senaraikan dululah maklumat yang diberi kan. So, ayat pertama ni tidak ada maklumat yang penting. Jangan tertipu dengan nombor 10. Nombor 10 ni tidak penting. Ini hanyalah maklumat tambahan saja. Fun fact saja tentang pasaraya tersebut. Yang ada pada baris kedua. Sebab dia kata baris kedua mengenakan syarat bahawa setiap pembelian bernilai RM50 layak menghantar satu penyertaan. Okey. Satu penyertaan mewakili satu kupon. Jadi, kita kata atau kita boleh tulis satu kupon untuk pembelian bernilai RM50. Kalau contoh cikgu belanja kat supermarket ni, beli barang bayar kat cashier RM49. Tak dapat kupon. Maksudnya tak boleh masuk lucky draw ni. Tak layak. Tapi katakan tambah lagi barang jadi harga RM51. Dapatlah satu kupon dan cikgu dapat satu penyertaan. Maksudnya cikgu ada chances ataupun kebarangkalian untuk menang tu adalah satu dan bahagi dengan total lah bilangan yang orang hantar. Okay. Lagi banyak kita belanja, lagi banyak kupon kita dapat, lagi besar kemungkinan untuk kita menang lucky draw tu. Okay. Jadi, keyword dia adalah satu kupon untuk pembelian RM50. Sekarang ni cerita pasal Daniel. Daniel ni pula, dia belanja sebanyak RM450. Kita kena cari berapa bilangan kupon yang Daniel dapat selepas dia bayar RM450 tu. So, Daniel bilangan kupon yang Daniel ada. Kita tahu dia belanja sebanyak RM450 dan nilai untuk satu kupon adalah RM50. Bila kita bahagi, kita dapatlah nilai 9. 9 itu adalah bilangan kupon yang Daniel dapat dan yang dia boleh hantar untuk lucky draw. Kemudian, itu untuk Daniel je. Tapi kalau untuk supermarket tu sendiri, berapa bilangan kupon yang dikeluarkan? Bilangan kupon yang supermarket tu beri untuk satu hari. Kat sini dia kata dah, dia kata 30 keping sehari. 30 keping untuk sehari. Tapi pertandingan tu berlangsung selama seminggu. Jadi bilangan kupon yang diberi untuk seminggu. Seminggu bermaksud 7 hari. Kita kena carilah bilangan dia berapa. 30 darab dengan 7. 7, 14, 21 dapatlah 210 keping. Jadi memang ada 210 keping saja kupon yang supermarket tu keluarkan. Maksudnya tak boleh lebih daripada 210 dan tak akan kurang. Mesti cukup-cukup 210. 210 adalah jumlah keseluruhan. Kita cakap pasal Daniel sekarang sebab soalan dia adalah hitung kebarangkalian Daniel memenangi cabutan bertuah tersebut. Jadi, dia boleh hantar 9 kupon ataupun 9 kupon tu adalah dia punya kejadian, apa yang terjadi. 210 ni adalah percubaan, nilai keseluruhan.
Selalunya kalau kebaran kalian ni, kadang-kadang pelajar dia mungkin tak boleh nak bezakan nilai yang mana satu nak kena bahagi. Selalunya nilai yang kecil tu adalah bahagian yang di atas untuk pembahagian tu, dan nilai paling besar tu adalah jumlah yang kita bahagikan. So 9 akan bahagi dengan 210. Kebaran kalian sama dengan 9 bahagi 210. Bila bahagi kita boleh guna sifar 3. So 9 bagi 3 dapat 3. 210 bagi 3 dapat 70. So jawapan yang mungkin atau kebaran kalian Daniel memenangi cabutan-cabutan tersebut adalah 3/70. Berikan jawapan pecahan dalam bentuk yang termudah. Okey, jadi kalau kebaran kalian, kita tidak tulis unit, hanya jawapan saja. Dan jawapan boleh dalam pecahan atau perpuluhan. Tak ada masalah. Okey, seterusnya, bahagian yang ketiga ni kita ada kebarangkalian peristiwa pelengkap. Complement of an event probability. So, ini adalah macam cikgu cakap tadi, pelengkap atau complement ni kamu dah kenal, dah faham, sepatutnya fahamlah daripada tingkatan 1, daripada tajuk pengenalan set. Jadi ini adalah benda yang berkait rapat lah sebenarnya daripada tingkatan 1. So, dalam kebaran kalian, ruang sampel S ialah set semester. Kalau ingat lagi, set semester or universe set dilabelkan atau menggunakan simbol Z. Simbol Z. Macam mana cikgu? Macam ni. Dia macam huruf Jawi, huruf Ain. Ataupun nombor 3 terbalik. Tapi cuma dia ada ekor sikit di atas dan di bawah. Ini nama dia Z. Simbol ini digunakan untuk mewakilkan set semester ataupun universe set. Kalau ingat lagi dalam Venn diagram, set semester ni kita lukis dalam peta. Segi 4 sama. Dalam tu baru kita lukis bulat untuk perwakilan set yang ada. Okey, itu maksudnya set semester. Lepas tu, jika set A mewakili peristiwa A, maka set A prime ialah peristiwa pelengkap bagi peristiwa A. Basically, A prime tu adalah hasil lebihan lah apa yang A tak ambil. Tu maksudnya pelengkap. Jadi, kalau dah kita combinekan A dan A prime, mendapat set semester. Okay, nombor 3. Jika PA, peristiwa untuk set A adalah kosong, peristiwa A pasti tidak berlaku. Ini juga boleh kamu ingat balik atau kaitkan dalam pengenalan set tingkatan 1 yang pernah kamu jumpa perkataan set kosong atau nama lain dia adalah set nol. Bahasa Melayu set nol. In English, set kosong, empty set, or null set. Empty set, null set benda yang sama, set kosong dan set null adalah benda yang sama. Okay, dua benda ni benda yang sama lah kan. Kita cakap secara general, set kosong. Set kosong tu boleh ditulis, diwakilkan dengan simbol P macam bentuk bulat tapi ada garisan dash tu. Dash bukan dash. So, itulah yang saya ingat tu. Nama dia PHI. Ataupun simbol kedua yang boleh digunakan adalah braces. Ataupun cikgu selalu sebut itu sebagai curly bracket.
Kedua-dua ini simbol V embraces mewakili set kosong, set nol, empty set, null set. Dua-dua ni adalah fungsinya sama. Okey. Jadi apa kaitan dia? Kaitnya dengan ayat nombor 3 adalah dikata kalau peristiwa untuk set A itu adalah kosong, A pasti tak berlaku. Jadi itu kaitkan dengan set kosong lah. Maksudnya tidak berlaku, tidak ada apa-apa. Dalam set itu kosong, tak ada unsur, tak ada nilai. Okey, kalau bawah dia pula, jika PA, peristiwa set A sama dengan 1. Maksudnya peristiwa A tu berlaku. Dah kat situ ada nilai 1. Obviously lah dia berlaku kan. Jadi bila point PA sama dengan 1 atau peristiwa set A sama dengan 1, kita tak boleh guna konsep set kosong dah lah. Set kosong dah tak terpakai. Dia terpakai bila nilai sama dengan kosong saja. Kemudian bawah tu kita ada persamaan, 3 persamaan. Basically, tengok yang satu tu pun you dah boleh faham lah nombor 2 dengan nombor 3 tu. Kalau you faham yang ini, bawah tu kita adjust je lah kan kedudukan. Kita nak mencari PA ke, PA prime ke dan sebagainya. Whatever it is, PA plus PA prime equals to 1. Okay. Kita tengok soalan seterusnya, soalan nombor 4. Okey, kat sini seorang pekerja di kedai bunga menyusun 15 jambak bunga mengikut bilangan kuntung bunga dalam kiraan ganjil 1 hingga 30 mengikut tertib menaik. A ialah peristiwa menjual jambak bunga yang mempunyai bilangan kuntuman bunga dengan nilai kuasa 2 sempurna. Perihalkan peristiwa pelengkap A prime dalam dua cara penulisan. Yang pertama perkataan dan kedua tata tanda set. Okey, dua 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 cara menulis ini pun boleh kamu rujuk semula dalam tajuk pengenalan set tingkatan 1. Tajuk pengenalan set tu adalah tajuk yang ke-11. Unit 11 tingkatan 1. Matematik tingkatan 1. Okey. So, dalam tingkatan 1 tu pengenalan set ada 3 cara penulisan lah. Tapi ini dia minta 2 saja. So, kalau perkataan, kita boleh tulis. Sekejap Okey, kita boleh tulis. Ini tentang apa? Bilangan kuntung bunga dengan nilai kuasa 2. Nilai kuasa 2. Kemudian ayat dia lagi adalah 15 jambak. 15 jambak. Okey, tak. Dia ada kiraan ganjil 1 hingga 30 mengikut tertib menaik. Okey, jadi range unsur yang kamu akan tulis adalah 1 hingga 30 sahaja. Tak boleh nilai yang kamu tulis tu kurang daripada 1 atau lebih daripada 30. Tak boleh. Okey, 15 ni adalah macam dia punya nombor yang tiada kaitan dengan jawapan yang kita nak tulis ni. 15 ni hanyalah fun fact saja, adalah maklumat tambahan saja. Sebab sekarang ni kita perlu mencari bilangan kuntum, bukan bilangan jambak. Bilangan kuntum. So 15 jambak ni tak perlu tengok, tak perlu pandang nombor 15 tu. Okay. So, dia suruh kita tulis dalam peristiwa pelengkap. So, kita kena tulis A prime. Jawapan untuk satu, A prime apa? Yang kedua pun A prime tu apa? Okey. So, pertama sekali sebelum kita tulis A prime, mestilah kita perlu nyatakan atau senaraikanlah apa-apa yang ada kan. So, yang pertama kita kena tulis ruang sampel.
Iaitu kita wakilkan dengan huruf S sebab untuk sampel. Sampel kita adalah bilangan kuntuman bunga. Jadi berapakah bilangan kuntuman bunga? Sama dengan buat braces, kamu kena fikirkan nilai kuasa 2 sempurna. Rasanya kita pernah buat soalan lebih kurang macam ni pada kelas semalam ke kemarin. Okay, cikgu tak ingat form 1 ke form 2 punya kelas. Okay. Alright, so dia kata nilai kuasa 2 sempurna. Mula dengan nombor 1, kuasa 2 sama dengan 1. Teruskan sampailah nilai yang kamu dapat tu sama dengan 30. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 3 kuasa 2 sama dengan 9. 4 kuasa 2 sama dengan 16. 5 kuasa 2 sama dengan 25. 6 kuasa 2 sama dengan 36. 7 kuasa 2 sama dengan 49. 8 kuasa 2 sama dengan 8 darab 8 berapa? 8 darab 8 sama dengan 64. Okey, nampak dah terlalu panjang cikgu senaraikan sampai 64. Kita nak sampai 30 saja. 30 tu adalah jawapan selepas kuasa 2. So, kita hanya ambil lah apa ni, nilai untuk 1 sampai 25 sahaja. Okey, okey. So, tuliskanlah 1, 4, 9, 16, 25. Tutup kurungan, tutup braces tu. Jangan biar terbuka. Okey, lepas tu itu adalah sorry. Ini adalah untuk A. Sorry, ini adalah untuk A yang kita kira ni. A ialah peristiwa penjual jambak bunga yang mempunyai bilangan kuntuman bunga dengan nilai kuasa 2 sempurna. Sorry, yang tadi kita kira 1, 4, 9, 16, 25 tu adalah untuk A. Ruang sampel tu adalah kiraan ganjil 1 hingga 30 mengikut tertib menaik. Sekejap ya. Okey. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampai 30. Tak muat. Jadi kalau tak muat, cikgu akan dot, koma 30. Dot tu maksudnya ada nombor di tengah-tengah tu tapi kita tak tulis. Just tulis yang terakhir adalah 30. Okey, kita dah ada S dan A. Kita nak kena cari A prime pula. A prime adalah benda yang tak ada dekat A tapi kena ada dekat S. So, A prime kita adalah 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dah ada, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 20, 30. Jadi kita boleh senaraikan. Sekejap warna warna hitam pula. Okey, jadi kita nak tulis dalam bentuk perkataan dahulu. Perkataan adalah semuanya dalam ayat, tak ada nombor Jadi kalau untuk perkataan ni dia lebih kepada kita membina tajuk sahaja. Kita tulislah peristiwa memilih nombor bukan kuasa 2 sempurna. Sebab
A prime kita adalah 2. 2 bukan kuasa 2 sempurna. 3 bukan 3 kuasa sempurna. 5 bukan 6 dan seterusnya. Yang cikgu bulat hijau ni, ini semua bukan kuasa 2 sempurna. Yang kuasa 2 sempurna hanyalah 1, 4, 9, 16, 25. Jadi A tu A prime dalam perkataan kita terangkan dari segi ayat sahaja. Kemudian kalau dalam tata tanda set, yang kedua, barulah kita senaraikan semua nombor itu. A prime. Senaraikanlah nombor 2, 3, 5, 6, 7, berapa lagi? 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ada. 16 ada dalam A. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25 ada, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi itulah jawapan dia. Dari segi perkataan, ayat sahaja. Dari segi tata tanda set, kena senaraikan nilai-nilai unsur yang ada. Okey. Kita teruskan. Dah sakit dekap pula ni. Sekejap eh. Okey, kita tengok ni pula. Nombor 1 tak ada ke dalam 2 maksudnya? Oh, ada kawan kamu tanya nombor 1. Sebab 1 tu adalah dalam A prime. Dalam A. Kan kalau kita A kuasa 2 kan sama dengan 1. Kan 1 darab 1 kan 1. 2 darab 2 kan 4. Jadi 1 ni adalah kuasa 2 sempurna. Jadi kuasa 2 sempurna adalah dalam kategori A. Jadi dalam A prime, tiada nombor 1. Dia start dengan nombor 2, 3, 5 dan seterusnya. Okay. Sebab kadang-kadang memang pelajar dia selalu tertinggal nombor 1. Dia terus letak nombor 2. 2 kuasa 2. Padahal kita boleh start dengan 1. Walaupun tak ada perubahan nombor. Tapi masih lagi 1 kuasa 2 adalah ada nilai lah. Ada nilai iaitu 1. Masih lagi ada. Okey, jap kita tengok soalan nombor. Eh, 3,5. Okey, kita cuba tengok nombor elemen perdana. Okey, kita tengok nombor 5. Nombor 5 tak nak lah. Nombor 5 nombor perdana. Nombor 6. Okey, nombor 6 ni maklumat diberi dalam bentuk Venn diagram ataupun rajah Venn. Dia tidak menyenaraikan, cuma dalam gambar rajah kita boleh nyatakanlah apa dia punya maklumat. Set semester kita dah nampak. Set A ataupun A kita dah nampak. Peristiwa A kita dah nampak. Peristiwa pelengkap A prime kita dah nampak. 3 perkara yang kita boleh nampak dan boleh kita fahamkan daripada Venn diagram itu. Okey, jadi kita boleh kalau nak senaraikan lah kan. Kalau nak senaraikan. Okey, set semester.
sama dengan semua nombor yang ada dalam segi 4 itu. So, kita senaraikan daripada nombor yang terkecil, kita ada 90. Okey, kalau untuk set, kena ada curly bracket ataupun braces. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 saja. So, dia ada berapa ni? 2, 4, 6, 8, 9 unsur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Betul tak cikgu buat? 2, 4, 6, 8, 9. Nombor apa yang tertinggal kat sini? Okey, 94 ada 2 kali. 94 ada 2 kali. Okey, jadi kita senaraikan 94 tu 2 kali. Kenalah tulis 2 kali sebab kat situ ada 2 kali 94. 94, 95, 96, 97, 98. Okey, jadi bilangan unsur yang ada dalam set semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan unsur dalam set semester adalah 10. Okey, lepas tu kalau kita nak senarai pula set A. Set A sama dengan dalam bulatan biru sahaja, iaitu 91, 93, 94, 95, 97. Walaupun 91 dengan 97 tu dalam B, tapi dia masih lagi dalam E. Jadi dalam A kita ada 5 unsur. 5 unsur. Okey, A prime pula adalah pelengkap untuk set A. Pelengkap bermaksud nombor yang berada di luar bulatan. So, dalam set A prime kita ada 90, 92, 94, 96, 98. Set A prime pun kita ada 5 unsur dalamnya. Okey, berbalik kepada soalan, dia kata hitung kebarangkalian memilih peristiwa pelengkap A prime. Okey, sebelum tu ada satu lagi, set B kita tak tulis pun. B tu adalah subset untuk A. So, B dia ada 2 unsur je, 91 dengan 97. Okey, subset. Subset tu maksudnya nombor 91, 97 tu wajib ada dalam A. Nilai subset. B subset. B subset A. Maksudnya semua nilai dekat B tu mesti ada dekat dalam A. Okey. So sekarang dia minta kita cari kebarangkalian memilih peristiwa pelengkap A prime. Okey, A prime. Kita dah ada macam bilangan yang betul-betul terjadi. Bilangan betul-betul terjadi adalah A prime lah. Okay, kalau ingat balik formula PA sama dengan, tapi kat sini kita nak cari untuk prime. PA prime sama dengan N A prime N S. So, bilangan, kita nak mencari kebarangkalian peristiwa A prime, kita masukkan nilai bilangan unsur untuk A prime. Bilangan unsur untuk A prime adalah 5. Kemudian bilangan unsur dalam set semester NS iaitu 10.
Dapatlah jawapan 5/10 ataupun mudahkan menjadi 1/2. Itu adalah jawapan A. Peristiwa A prime atau PA prime. Katakan kalau soalan tu minta untuk mencari apa ni, kebarangkalian memilih peristiwa B. Benda yang sama sebab kita dah senaraikan B ada dua apa? Dua unsur. Jadi kita boleh tukar soalan. Contohlah kalau nak tukar soalan kan. Contoh kalau kita tukar soalan, mencari kebarangkalian peristiwa memilih B. So, berapakah nilai unsur untuk B? Kita ada 2. Dan set semester kita ada 10. Jawapan dia akan menjadi 2/10 ataupun 1/5. Dalam soalan ini, kita boleh mengeluarkan macam-macam kebarangkalian. Okey. Ini apa Ini. Okey. Okey, soalan ni panjang. Nombor 7. Abu, tentang Abu. Abu mempunyai wang sebanyak RM73. Sebuah kedai menjual seluar memberi Abu pilihan dengan menawarkan 3 pasang seluar yang berharga kurang RM50 sepasang, 4 pasang seluar yang berharga antara RM50 hingga RM70 sepasang, dan 5 pasang seluar yang berharga lebih RM70 sepasang. Jika B ialah peristiwa Abu membeli sepasang seluar, perihalkah peristiwa pelengkap bagi B dalam dua cara, perkataan dan kata tanda set. Jadi, cuba hadam dan fahamkan ayat. Panjang sangat ayat dia tentang Abu nak beli seluar. Okey. Ini tentang Abu nak beli seluar dan ada harga yang berbeza mengikut 3 jenis pasang seluar yang berbeza. Bukan 3 jenis seluar, 3 pilihan yang berbeza. Okey. So, Abu ada RM70, RM73 je. Jadi, kita cuba tengok seluar mana yang dia boleh beli. Okey. Sebuah kedai menjual seluar memberi Abu pilihan dengan menawarkan. Yang pertama, 3 pasang seluar yang berharga kurang RM50 sepasang. Okey, itu yang pertama. Kemudian, 4 pasang seluar yang berharga antara RM50 hingga RM70 sepasang. Okey. Kemudian yang ketiga, 5 pasang seluar yang berharga lebih RM70 sepasang. Jika B ialah peristiwa Abu membeli sepasang seluar, perihalkan pelengkap bagi B dalam. Okey. Jadi kita dah bagi dah
nama set tu kan, nama set peristiwa iaitu B, terpaksalah kita guna B tu. Kalau dia tak bagi, barulah kamu boleh reka apa-apa huruf. Kalau contoh, kalau dia tak bagi tentang B, dia suruh terus cakap pasal peristiwa, tak bagi huruf B, mungkin kamu boleh letak huruf S untuk mewakilkan perkataan seluar. Seluar kan huruf S kan. Ataupun in English trousers, kita boleh guna huruf T lah untuk trousers. So ikutlah, tapi soalan ni dah bagi set-set, so follow sahaja. So, uh, dia suruh kita cari pelengkap. Maksudnya B prime. Jangan kamu bagi B. Bagi B prime. So, yang kita nak cari adalah B prime. Apa benda. So, perkataan adalah dalam bentuk ayat. Kalau tanda set adalah dalam penyenaraian nilai di dalam braces tersebut. Okey, jadi berdasarkan 3 situasi tu, kita boleh agaklah, boleh tak Ali beli seluar? Kan? Boleh tak Ali beli seluar? Kalau yang bahagian pertama, dia kata 3 pasang seluar yang berharga kurang RM50 sepasang. Dia dah kata kurang RM50 untuk sepasang. Abu ni dia nak beli sepasang je. Jadi kita hanya fokus kepada harga seluar untuk sepasang. Tak payah tengok 3 pasang seluar ni, tak payah. Kita hanya fokus kepada kurang RM50 sepasang. Berharga kurang RM50 sepasang. Maksudnya kemungkinan untuk Ali pula, Abu beli seluar tu boleh. Kalau pilihan yang kedua, 4 pasang seluar, jangan pandang 4 ni. 4 ni tak payah pandang, tak payah pandang. Kan, yang dia kata berharga untuk sepasang saja. Antara RM50 hingga RM70 sepasang. Maksudnya pilihan kedua ni pun Abu boleh beli sebab cukup duit dia RM73 tu. Sebab range harga RM50 hingga RM70 sahaja. Jadi yang kedua ni pun boleh beli. Kalau pilihan yang ketiga, 5 pasang seluar yang berharga lebih RM70 sepasang. Walaupun dia tak bagi tahu lebih tu berapa banyak, tapi masih lagi dalam lingkungan 73 tu ada lebih daripada 70. Jadi berkemungkinan yang ketiga ni pun Abu boleh beli. So, kalau kita nak nyatakan B prime, kita kena fikir dulu B tu apa. B adalah peristiwa Abu membeli sepasang seluar. Jadi kita boleh kata adalah nilai untuk seluar yang Abu adalah kuantiti ataupun adalah Abu boleh beli seluar. 3 kemungkinan yang dia boleh beli tu. Okey. Tapi untuk senaraikan tu mungkin kita tak pasti berapa. Sebab ini semua adalah dia bagi dalam range harga sahaja kan. Kita tak pasti berapa. Okey. Jadi kita sekarang soalan ni pun dia bukan nak minta B. Dia hanyalah nak minta B prime. Benda yang berlawanan. Kalau B boleh beli seluar atau dapat beli seluar, B prime adalah benda yang berlawanan. Nak katalah Abu ni tak cukup nak beli seluar ataupun tiada seluar yang boleh Abu beli. Jawapan yang sesuai untuk A adalah yang A tu kamu boleh tulis sebagai A, B prime sama dengan peristiwa Abu tidak membeli sepasang seluar. Kenapa? Mungkin sebab tak cukup duit, tak cukup bajet kan. Tapi sebenarnya dia dapat beli. Tapi sebab ini pelengkap adalah benda yang berlawanan. Kalau B pula tata tanda set. Berapa bilangan
Pasal dia tak boleh beli seluar tu. Kalau tak beli seluar, maksudnya kosong lah. Itu cara tulis adalah tulis set kosong ataupun empty set ataupun set nol ataupun null set. Yang mana cikgu dah sebut tadi. Boleh tulis dalam boleh tulis dalam braces yang kosong. Tak perlu tulis apa-apa nilai ni. Tak ada nilai sebab dia kosong. Ataupun kita tulis dengan simbol V. Simbol V. Mana-mana pun boleh. Braces ataupun V. Yang menunjukkan tiada seluar yang boleh Abu beli. Ah. Jadi, ketika membaca soalan, perhatikan betul-betul. Peristiwa tu ada tak tanda prime atau tak? Tanda koma ke atas tu atau tak? Sebab kadang-kadang dia ada tapi kita tak nampak jelas. Kadang-kadang soalan tu tak ada letak tapi dia menggantikan dengan perkataan pelengkap. Jadi pelengkap bagi B bermaksud B prime. Kena hati-hati semasa membaca soalan. Okey. Hmm, okey, kejap ya. Hmm, Tengok soalan lagi. Okey, kita tengok soalan nombor. Okey. Tengok soalan nombor 8. Sebanyak 10% biji apel daripada 3 kotak apel didapati telah busuk. C ialah peristiwa memperoleh apel yang tidak busuk. Jika sebuah kotak apel mengandungi 30 biji apel, hitung kebarangkalian mengambil satu biji apel yang tidak busuk secara rawak. Ha. Okey, cuba fikirkan apa jalan kira dan macam mana nak selesaikan. Cikgu bagi masa dalam 2 minit untuk dapatkan jawapan. Cikgu nak jawapan dia punya kebarangkalian mengambil satu biji apel yang tidak busuk secara rawak. Nakkan jawapan ini? Cuba kira dan fahamkan konsep soalan. 2 minit pukul 3.47 kita bincang. Okey.
Alright, so kita bincang dah cukup 2 minit, kita bincang soalan. Okay, kat sini dia kata 10% biji apel daripada 3 kotak apel didapati telah busuk. Kita ada 3 kotak apel, tapi kita tak tahu lagi bilangan jumlah apel berapa. Dia kata kat sini, jika sebuah kotak apel mengandungi 30 biji apel, satu kotak sama dengan 30 biji apel. 3 kotak sama dengan 90 biji apel. Okey. Lepas tu dia kata, C ialah peristiwa memperoleh apel yang tidak busuk. Jadi kita nak fokus kepada kebarangkalian tentang apel yang tidak busuk. So kita kena gunakan C sebagai set yang kita nak guna. Sebab dia dah bagi, terpaksa gunalah C. So C ialah peristiwa, peristiwa C ialah kalau mengikut persen, 10% rosak. Jadi 90% elok. Tidak rosaklah. Jadi kita kata peristiwa C adalah merujuk kepada 90%. Sebab C ialah peristiwa yang tidak busuk, tidak rosak. Tidak busuk. Gitu. 90% tu daripada apa? Kita kena bagi tahulah daripada jumlah apel keseluruhan dia. Daripada 90 biji apel. Okey. So tidak boleh berhenti di situ. Kenapa? Sebab kita perlu cari dalam nilai yang sebenar. 90% daripada 90 biji tu apa benda kan? So 90% daripada 90 biji apel bersamaan dengan 81 biji apel. Jadi kita dah ada nilai apel yang elok tapi diwakilkan dengan huruf C dan juga bilangan keseluruhan apel. Okey, barulah kita tulis dalam kebarangkalian. Kebarangkalian mestilah menggunakan operasi bahagi. Dia kena ada perbandingan dengan buah yang tidak busuk bahagi dengan jumlah buah apel. Kebarangkalian ataupun kita tulis dalam bentuk peristiwa. For example lah. P peristiwa apabila buah apel tidak busuk sama dengan bilangan apel tidak busuk bahagilah dengan jumlah buah apel. So, yang tidak busuk daripada C adalah 81, jumlah apel ada 90. Kebarangkalian dia adalah 81 bahagi 90 ataupun 81/90. Kecilkan pecahan tersebut. Bila kecilkan pecahan, kamu akan dapat 9/10. Itu jawapan untuk soalan ini. Itu jawapan dia. Okey. Cikgu harap semua boleh follow Ini apa pula? Ini tentang, okey, next one. Nombor 9. Okey. Dalam slide ini 13.4 kebarangkalian mudah sebenarnya macam cikgu cakap lah. Ini cumalah soalan daripada kombinasi semua perkara yang kita dah tengok daripada awal tajuk
awal tajuk chapter 13 ni sampailah yang tadi. Jadi kat sini cikgu dah sediakan atau letak 3 soalan. 3 soalan eh? 3 soalan untuk semua perkara tentang kebarangkalian mudah. Okay, kita tengok soalan nombor 9. Dalam satu pertandingan mereka pantun, seorang peserta telah menghantar 15 borang penyertaan. Okey, kebarangkalian untuk peserta tersebut menang ialah 3/25. Berapakah jumlah borang penyertaan dalam pertandingan itu? Okey, soalan ni sedikit berbeza sebab dia dah bagi nilai kebarangkalian. Selama ni kita mengira untuk mencari kebarangkalian. Tapi ini dia dah bagi. Jadi ada maklumat lain tentang seorang peserta dah hantar 15 borang penyertaan. Yang kita kena cari jumlah borang penyertaan. Okey. Simple je sebenarnya. Kalau kamu boleh masukkan dalam formula, kamu boleh nampak dengan jelas lah apa jawapan dia. Okey. Cuba kira apakah jawapan dia. Berapakah jumlah borang penyertaan? Jumlah keseluruhan borang penyertaan. Cikgu nakkan jawapan. Tolong kira. Apakah jawapan dia? Apakah jawapan dia? Siapa ada jawapan? Bagi tahu. Standard formula PA sama dengan NA bahagi NS. Itu standard formula. Dan semuanya kita boleh kaitkan dalam soalan ini. PA merujuk kepada kebarangkalian. Atau nama lain adalah peristiwa untuk sesuatu set itu terjadi. So, kebarangkalian kita dah ada nilai 3/25. NA pula adalah bilangan perkara yang berlaku. Jadi yang berlaku dalam kes ini adalah seorang peserta telah menghantar 15 borang penyertaan. Kat sini dah ada nilai 15. Yang kita perlu cari adalah bilangan percubaan ataupun bilangan jumlah keseluruhan borang penyertaan. Kat sini yang kita kena cari. Okey. Kalau okay. Ada yang bagi jawapan 9/5. Okey, kita semak
Kalau kita rearrange balik dalam ayat matematik yang sebenar, 3/25 sama dengan 15 dan tak tahu. Itu yang kita nak cari. Tak tahu tu kita boleh represent dengan X lah kan, unknown. So, bila kamu kira, cari nilai X, ini adalah simple mathematics lah. Sepatutnya tak ada masalah untuk kamu cari jawapan. Okey, sepatutnya tak ada masalah. Sebelum mungkinlah antara one of the step, the easiest step tu mungkin kamu cari dulu 3/25 tu dapat apa. Ataupun tak boleh kan. Kalau tak boleh tak apalah, kita pindahkan tempat. Okey, so kita akan dapat 25 dan kita ada 3 kat sini. Lepas tu kita akan dapat 3x sama dengan, nak cikgu kira dulu. 16 darab 25. 375. X nilainya bahagi dengan 3. Dapat 125. Okey. Pertama sekali, susunannya adalah seperti ini. 3/25 adalah kebarangkalian. Kebarangkalian sahaja nilai dia dalam pecahan. Tapi untuk NA dan NS tu mestilah nombor bulat. X adalah nilai borang, bukan nilai, borang yang, jumlah borang yang ada lah, jumlah borang. Jadi, jumlah borang, nilai di bawah ini mestilah lagi besar daripada 15. Lebih besar dan obviously kita dapat 125. Logik lah kalau seorang hantar 15 borang, jumlah borang yang boleh diambil kira adalah 125 sahaja. So, selepas dapat bina ayat matematik macam tu, sepatutnya kamu boleh rearrange lah untuk mendapatkan nilai X. Jadi mungkin kalau tak biasa lagi rearrangement ni, kita ada both side dalam bentuk pecahan. Jadi sepatutnya 25 ni pindah dulu di sebelah kanan. Kan, 25 ni pindah di sebelah kanan. Kemudian sekalikan X dengan sebelah kiri pula. Kenapa? Sebab kita nak buang penyebut di bawah itu. Kita tak nak dalam bentuk pecahan, kita nak bentuk dalam yang straight sahaja. So, bila kamu tengok balik daripada asalnya pecahan 3/25 sama dengan 15 per X, akhirnya bila susun dapat bentuk macam ini. 3/3 darab X, 15 darab 25. Obviously, ini adalah darab secara bersilang sahaja. 3 darab X, 15 darab 25. So, at the end of it, dapatlah nilai X iaitu 125. 125 adalah jawapan tentang jumlah borang penyertaan dalam pertandingan itu. Okey. Ni pula. Satu set huruf yang dapat membentuk perkataan mengisytiharkan diletak di dalam satu kotak. Satu huruf diambil daripada set tersebut secara rawak. Hitung pertama sekali kebarangkalian huruf vokal diambil daripada set tersebut. Yang ini kamu kena tahu set huruf vokal tu apa, huruf konsonan tu apa. So, huruf vokal adalah 5 saja. A, E, I, O, U. So, kita senaraikan dahulu huruf vokal yang ada. Jadi huruf vokal mungkin kita boleh represent dengan V. Sebab vokal kan. So V besar. So dalam V ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. E, I lagi sekali. A lagi, A dan A lagi sekali. So, ada 5. And V, bilangan dia ada 5. Unsur dalam V ada 5.
Okey, kita nak ke barang kalian. Kalau dia punya jumlah huruf kesemua, kita boleh letak sebagai set semester ataupun sample space. Boleh represent dengan S. Ataupun kalau tak nak S, kita guna simbol Z pun boleh. Yang macam bentuk Ain tu. Okay. So dia ada M, E, N, G, bla 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 tu. Perlu kira sajalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Bilangan jumlah huruf adalah 15. Okey. So, soalan A kita dah nampak dengan jelas dan nyata jawapan dia apa. Soalan A adalah kebarangkalian huruf vokal diambil daripada set tersebut. Jadi huruf vokal ada 5 daripada jumlah keseluruhan iaitu 15. Kecikkan 5/15 menjadi 1/3. Itu untuk A. Untuk B pula, kebarangkalian peristiwa pelengkap memilih huruf vokal. Pelengkap. Kena ingatlah pelengkap maksudnya benda yang berlawanan. Berlawanan untuk V adalah V prime. P itu mewakili kebarangkalian peristiwa untuk V prime. So, berlawanan lah maksudnya 15 tu tolak dengan 5. Selebihnya kita ada 10 daripada jumlah keseluruhan iaitu 15. Dapatlah jawapan 2/3. Kalau ingat lagi tadi kita jumpa satu formula. PA tambah PA prime sama dengan 1. Kes ini kita tak guna A, kita guna V. PV tambah P. B prime sama dengan tambahkan 1/3 tambah 2/3. Eventually you dapat 3/3. Bermaksud bernilai 1. Ini berkaitan dengan formula tadi yang dah kita nampak sebelum-sebelum tadi. Okey. Kita tengok untuk soalan terakhir. Soalan terakhir untuk tajuk ini. Alia mempunyai hobi mengumpul postcard. Dia mempunyai sejumlah 75 keping postcard dari negara Australia, New Zealand, Jepun, Itali dan Malaysia. Sekeping postcard diambil secara rawak. Kebarangkalian mendapat postcard dari Jepun dan Itali ialah 3/5. Jika jumlah postcard dari New Zealand dan Australia menyamai jumlah postcard dari Malaysia, hitung kebarangkalian mendapat postcard dari Malaysia. Ini pun sebenarnya dia straightforward, dia simple je. Cuba fikirkan jawapan. Apa kebarangkalian untuk mendapat postcard dari Malaysia? Apa jawapan? Nampak macam susah tapi sebenarnya tak pun. Okey. Soalan ni kan dia ada apa nilai yang tidak perlu kita ambil peduli. 75 tu tak perlu pun kita fikirkan. Itu hanyalah
maklumat tambahan sahaja. Tidak perlu kita gunakan 75. Kita start mengambil maklumat daripada baris yang ketiga. Baris ketiga dia kata kebarangkalian mendapat postcard dari Jepun dan Itali ialah 3/5. Okey. Kita boleh tulis kebarangkalian peristiwa mendapat postcard dari Jepun dan Itali bersamaan dengan 3/5. Okey, sekarang ni kan nampak dia ada 5 negara. Australia, New Zealand, Jepun, Italy dan Malaysia. Ada 5 negara. Bila gabungkan postcard Jepun dan Italy, 3/5. Dan selebihnya 3 lagi negara. Postcard daripada 3 negara. Australia, New Zealand dan Malaysia. Yang mana kita boleh cari. Di mana itu kita namakan sebagai peristiwa pelengkap. So, peristiwa pelengkap yang membawa untuk negara Australia, New Zealand. Dalam kurungan ni cikgu sekadar untuk memberi info tentang nama negara saja tau. Janganlah kamu ni pula. New Zealand dan juga Malaysia. Jadi bakinya adalah selepas 1 tolak 3/5. Akhirnya dapatlah 2/5. Simple fraction, subtraction of fraction. Tolak pecahan yang biasa sahaja. Okey. Lepas tu dia bagi pula maklumat. Dia kata, jika postcard dari New Zealand dan Australia menyamai jumlah dari Malaysia, NZ plus Australia sama dengan Malaysia. Ada 2 bahagian kat sini. Yang pertama, yang kedua. Jadi, hitung kebarangkalian mendapat postcard dari Malaysia. Yang kita nampak gabungan Australia, New Zealand dan Malaysia adalah 2/5. Jadi, kita boleh asingkan iaitu Australia dengan New Zealand. Peristiwa kebarangkalian untuk apa tadi? Australia dan New Zealand sama dengan peristiwa kebarangkalian untuk Malaysia. Bila sama bermaksud 2/5 ni kita boleh bahagi kepada 2. Bagi kepada 2. Bila bagi kepada 2, obviously lah. Ini sama dengan 1/5. Malaysia pun 1/5. Kan? 2/5. Bagi 2 dapatlah 1/5. 1/5. Jadi itu jawapan dia. Jawapan nak peristiwa kebarangkalian untuk Malaysia sahaja. Jadi tulislah P kurungan Malaysia sama dengan 1/5. As simple as that. Sebab tu tak perlu kita tengok nombor 75 ni. Tidak perlu. Unless soalan tu bukan tanya pasal kebarangkalian. Dia suruh mencari jumlah postcard. Contoh, cari jumlah postcard dari Malaysia. Barulah gunakan maklumat 75. Sebab 75 tu adalah jumlah postcard untuk 5 negara. Tapi sebab soalan dia simple, nak tanya pasal kebarangkalian atau probability saja, bagi dalam bentuk pecahan. Okey, cikgu harap boleh faham soalan ini. Ada soalan nak tanya? Boleh tanya. Soalan kebarangkalian mudah atau simple probability ni memang memerlukan pemahaman. Banyak pemahaman. Lebih kepada pemahaman soalan. Apa yang soalan tu nak.
Sebab dia kurang menggunakan, formula ataupun operasi tambah tolak darab bahagi. Jadi kamu kena biasakan diri menggunakan terms-terms yang ada sebagai contoh, pelengkap tu apa, peristiwa tu apa, kebarangkalian tu apa, set semester tu apa, subset tu apa dan sebagainya. Tajuk ini berkait rapat dengan tajuk daripada tingkatan 1 iaitu tajuk yang ke-11 pengenalan set. Jadi kalau rasa macam tajuk ni tak faham, mungkin kamu boleh buat ulang kaji form 1 punya tu dulu, pengenalan set. Kemudian baru masuk yang ini. InsyaAllah boleh bantulah dalam memaham untuk lebih faham tajuk apa simple probability ni. Hmm. Ada soalan tak? Sebelum kita end our lessons. So itu saja untuk tajuk yang ke-13 dan itu juga adalah ini saja untuk kelas kita pada hari ini dan pada kali ini. Jadi ini adalah tajuk yang terakhir untuk tingkatan 2. Cikgu harap kelas selama 4 hari ini sedikit dapat membantu kamu untuk kamu faham dan kuatkan lagi konsep dalam 4 tajuk tersebut. Dan semestinya harap membantu dalam kamu menjawab peperiksaan yang akan datang lah. Dan kalau boleh, lepas dah habis exam pun jangan tinggal buat matematik. Sebab tajuk yang kamu belajar form 2 ni memang dia akan berkait rapat dengan tingkatan 4, 5 dan 6. Dan sebenarnya semasa di universiti pun guna juga. Sebab cikgu sendiri mengajar pelajar universiti, jadi cikgu tahulah apa yang kamu belajar ni memang diorang pun akan belajar balik. So, make sure jangan tinggalkan mathematics dan kerap buat latihan lah. Supaya tidak lupa. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, sebelum kamu keluar, kita kena ambil attendance dulu. Okey, siapa yang boleh buka kamera, tolong buka kamera.